kita nak mengajar staf-staf ni untuk kenal Islam ni, untuk bawa dakwah ni, pertama kita membina jemaah haji. Hari ini suasana kerja, orang tidak mengambil peluang-peluang yang kita sebutkan dakwah dan tarbiyah. Kalau kita buat program itu lebih sekadar nak bagi jadi, kan? Habis buat program dia, kan? Tapi kita ni orang yang, kalau kita yang diisi dengan dakwah dan tarbiyah, kita buat program ni ada yang lain tu. Kita nak, masa itulah kita nak membina kemesraan, masa itulah kita nak membawa apa yang bermakna. Jadi ada sampai sana membina jabatan hati. Bagaimana kita tengok Nabi SAW pun, dia membentuk organisasi Islam pada zaman itu, sama juga kita sebut sebagai jamaah para sahabat. Yang Nabi tengok baca dalam sirah Nabi, kenal nama, kenal keturunan dia, kenal status sosial dia, kenal karakter setiap daripada sahabat dia. Kenal setiap daripada staf-staf, anak sakit dia, keperluan kita cuba untuk memenuhi. Maka di situ dia akan lahir rasa kemesraan, dia akan lahir rasa kecintaan, lahir kebebasan untuk berkorban. Jadi pada masa yang sama, setiap bulan dia memang dia jabatan kerajaan dia ada 6 bulanan. Jadi kita ada duduk di situ, jadikan medan untuk menyampaikan tazkirah, menyemput pendakwah di luar untuk bagi inisiatif ini pun. Anda kena kita kembali saja Allah. Kita ini memang pasangannya baik, insyaAllah. Itu yang pertama, membina ukhuwah. Kemudian yang kedua ialah kita sebut sebagai tafaqquh wal ri'ayah. Dalam dakwah dan tarbiyah di tempat kerja ni kena ada tafaqquh wal ri'ayah. Maksudnya kita rasa dalam disebut dalam konsep ni, konsep kita mengambil berat tentang pekerja untuk dakwah, biar kemudian meringankan beban, memudahkan urusan. Sebab tu hari ini kita tengok dalam sektor kerajaan ini, dia memperkenalkan apa yang disebut sebagai WHM, Winning Heart and Mind. Winning Heart and Mind ini sebenarnya ni bahasa dakwah, kan? Ataupun disebut setengah tu istilah sebut facilitate, not frustrate, kan? Semua itu bahasa-bahasa. Sebab apa nak memenangi hati manusia? Maka kita ni sebenarnya lama dah kita buat benda ni. Kita lama dah diperkenalkan perkara macam ni, maka lagi mudah. Sehinggalah kita boleh membentuk surau-surau kecil. Itu pengalaman ketika mana anda berada di sana. Dan hari itu bila kita berkongsi, kita berkongsi dengan staf-staf ni, kalau dia berkata, Ustaz, masa kami ni dah lama banyak dah pengarah ni. Kolej ni ada dah 12 tahun, 8 orang pengarah. Dia kata yang dulu ni nak masuk pejabat macam takut. Tapi jumpa pengarah, nak jumpa pengarah cukup takut. Banyak protokol dia. Tapi masa Ustaz ni tengok keluar masuk pejabat, Ustaz tak ada apa. Biasa amal untuk keluar masuk. Sebab kita membuka ruang-ruang supaya dia tidak asal gap dengan kita, dan dia berkongsi, dan pada masa itu kita senang untuk menyampaikan tujuan dan juga matlamat, insyaAllah. Itu pengalaman sebagai pengarah. Pengalaman sebagai seorang pendidik ni samalah seperti mana antum semua pernah duduk di materi. Bagaimana seorang pendidik ini dia terus ni kita kata dakwah fardiyah ni, macam mana kita nak tarik, kemudian kita nak proses. Namanya ialah di masjid. Kena dulu di masa di politeknik, banyak duduk di masjid.
masjid ni kita perhati mana anak-anak ataupun kita pelajar-pelajar yang suka ke masjid. Masa itulah kita tangkap orang kita duduk, kita bersama dengan dia. Dia konsep timbul kecintaan ni, kita kena duduk dengan bersama. Kemesraan duduk bersama. Sampai hari ini masih lagi berhubung. Walaupun anda sebut di sini pembahagian di antara tarbiyah dan kejayaan dan sebagainya ni memang bila kita duduk satu tahap dia tidak sama. Masa kita sebagai seorang pembicara biasa tak sama dengan kita duduk sebagai seorang pengarah. Kadang-kadang meeting ni tak tentu. Tambah-tambah pula jenis weekend husband rencana kan. Hari Sabtu Ahad saja baru balik. Jadi kadang-kadang program-program dengan sahabat ni terganggu. Jadi ada yang mana yang Cikgu Abdul sebut tadi yang berkala. Tapi hubungan dengan sahabat jangan putus. Kalau anda tak sempat di Penang, anda sempat dengan sahabat-sahabat di Perlis. Sebab di Perlis, hari Ahad dia ada kuliah duha. Tadi kalau dia ada hal, dia akan beritahu tolong ganti. Jadi kita ambil peluang dan jangan tinggal dengan proses ini. Walaupun keadaan kita sibuk macam mana pun, tak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita meninggalkan tapi tak boleh jadikan alasan sibuk dengan rumah tangga untuk kita tinggalkan tarbiyah. Kalau sangat sibuk pun, kita masih lagi ada satu medan. Medan kita dengan anak-anak, medan kita dengan isteri kita. Maka usrah keluarga tu kena sentiasa dihidupkan. Ya, insya-Allah itu sedikit perkongsian. Allah Taala. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Syarihan atas kupasan pengalaman bagaimana proses tarbiyah dalam aspek beliau sendiri sebagai seorang pengarah dan pensyarah pendidik. Terusnya soalan yang sama, sebagai seorang ikon masyarakat, keterampilan di hadapan masyarakat, bagaimana Imam Abdul Ashraf mengambil kesempatan ini untuk meneruskan aktiviti tarbiyah kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Azrul, Dr. Azrul, Ustaz Syarihan, dan Ustazah. Kullu muslim ala syakilati. Setiap manusia itu di atas ruangnya yang masing-masing. Kalau pengarah di sudut ruang pengarah, doktor dia ada tanggungjawab sebagai doktor, ustazah ada tanggungjawab sebagai ustazah. Pemimpin masyarakat, dia tidak boleh salahkan guru tadika. Kalau guru tadika hanya menumpukan kepada tarbiyatul aulad, dan guru tadika tak boleh marah pula orang yang duduk atas yang sedang memikirkan banyak ruang-ruang lagi yang perlu dia isi. Setiap orang ada ruang masing-masing. Saya pun nak share sangat pun bukan ada apa sangat. Ada orang hebat lagi. Ada kita punya tokoh-tokoh di depan. Duduk dengan Azrul pun rasa segan lah. Kan? Semua saya pun kadang kalau kata menulis pun, penulis saya pun ada depan ni. Kadang artikel dalam majalah, dalam surat khabar Abang Umar yang tolong tulis, tak sempat. Kadang-kadang nak tulis dalam majalah itu, majalah ini, bagi kat sahabat juga, Wafiq, Ustaz Wafiq Desa. Kita pun terpaksa berhubung dengan mereka minta bantuan. Dan bukanlah kita nak cerita sebab kita rasa kita ni bagus, tapi kita boleh kongsi sama-sama. Zaman kita belajar dulu, ruang lingkup mata kita seumpama seluas kawasan Mahat Tarbiyah Islamiah. Maka cara berfikir kita mungkin di kawasan tersebut. Kemudian kita masuk di universiti, mula terkejut sikit, duduk dalam satu kolej, biasalah budak-budak kadang student materi masuk bercampur dalam suasana yang berbeza. Matanya pun jadi lain.
mata cara berfikir pun jadi lain. Kemudian bila saya jadi imam, anak jadi imam di Sungai Besi sebagai imam masjid, ketika itu kita memikirkan tentang uruf dan suasana di kampung kita. Apa masalah yang berlaku dalam kampungku? Macam mana komuniti Islam tak ramai, jemaah masjid tak datang, bertakbiran yang teruk, kuliah agama yang tak ada. Cara berfikir kita ketika itu dalam ruang ikut kita. Tetapi Allah SWT telah mentaklifkan kita dengan satu urusan yang mana tidak meletakkan kita hanya pada satu tempat statik di Sungai Besi, tetapi pergi sampai ke hujung pelosok sehinggalah ke Lahad Datu. Lahad Datu pun masuk, tapi bukan perang lah. Tapi nak cerita kira sampai ke hujung dunia pun kita pergi. Baru kita nampak satu benda yang sangat luas, yang kita memikirkan bahawa masih ramai lagi orang yang tidak seperti kita. Dan benarlah kata orang, sesungguhnya proses ini perlu diturun padangkan. Cik bahasa Melayu ya? Turun padang, diturun padang boleh ya? Dia macam mak kita, dia bagi contoh mudah. Macam mak kita, orang yang paling berhikmat. Kalau kita nak kenal, nak buat proses apa pun, kita nak berdakwah pun, sebab yang depan saya ni, depan kita ni, saya rasa yang depan ni bukan soal nak berfikir mana usrah dan tak ada, saya tak ada usrah. Depan ni semua bukan macam tu. Depan ni semua yang jenis, mai sini kami nak buat usrah kat kampung kami. Ni semua depan ni lah. Mungkin lah rasa nampak muka dia ni. Sebab satu ketika bukan lagi zaman untuk kita berfikir kenapa aku tak pergi solat jemaah, kenapa aku lambat dengan Islam. Sedangkan kita sudah sampai ke satu tahap yang kita kena fikirkan bagaimana nak membawa orang ke solat jemaah, bagaimana nak membawa orang ke usrah. Itu peringkat kita sepatutnya. Kalaulah sudah kita meninggalkan materi lebih kurang 5 hingga 6 tahun, sepatutnya itu yang lebih kita perlu fikirkan. Itu tahap kita. Dan apabila kita terjebak dalam dunia ni, kita teringat orang yang paling berhikmah kepada kita, yang paling tahu tentang kita, ialah mak ayah kita. Mak ayah kita. Saya bagi contoh mudah. Mak kadang-kadang dia marah kakak long. Marah Kak Long, dia cakap kasar sikit dengan Kak Long, dia marah, dia kunci pintu tak bagi Kak Long pergi keluar tengah malam. Tapi dekat Kak Long ni mak baik sikit. Mak baik bukan sebab mak sayang Kak Long lebih, Kak Long tak sayang tak. Mak baik sikit, mak cakap Kak Long jangan keluar, mak cakap jangan keluar. Kita pun tak perhati yang Kak Long pun marah, mak pasal kau mak dengan dia baik dengan cik mak garang. Lalu mak pun jawab, dah mak kenal anak mak. Kak Long kalau mak garang kunci pintu, Kak Long tak lari keluar daripada rumah duduk dia. Tapi kalau adik hangpa tu, Kak Long tu kalau mak garang silap-silap besok dia merajuk, dia lari keluar ke tingkap. Pokok dia lari cara lain, dia tak suka dengan mak dia merajuk. Nak cerita mak kita, dia kenal anak dia. Macam mana dia boleh kenal anak dia? Sebab dia adalah orang yang paling turun padang berdakwah kepada anak dia. Lalu dia kenal anak dia satu persatu. Apa perkataan yang boleh menggoris hati anak dia? Apa tindakan yang anak dia tak suka? Apakah sesuatu yang boleh menyentuh anak dia? Dia kenal kerana dia turun padang. Jadi antara benda yang paling perlu dilakukan ialah turun padang dan buat apa yang boleh dibuat ala syakilati, di atas bidang yang kita boleh buat. Ada orang student, dia mampu ke arah ini, Hilal Ashraf, dia pandai dalam penulisan, dia pandai boleh mengarangkan drama tadi, dia arang, saya tak tahu dia arang apa siapa arang. Dia arang, bukan dia, itu tulis skrip, tak juga, itu, anda tak jadi apa lah. Tak jadi apa, ada yang arang, orang doktor. Pengeluar. Ya? Penerbit. Oh, penerbit pakai dia. Oh, anda lah keluar duit. Hebat orang kaya nanti lah. Ya, apa yang kita mampu? Laluan kita. Apa yang kita mampu? Ketika kita berada di sekolah, ustazah dengan anak muridnya. Kadang-kadang kita tidak menjangkau sampai ke universiti.
kepada pelajar-pelajar master. Jadi kita mendidik dengan cermat, hati ke hati pelajar-pelajar sekolah. Daripada satu sekolah boleh terbentuk keluar seperti benih-benih yang kita tanam belajar dengan kuat. Seperti pengarah di Kolej Komuniti Bayan Baru, mungkin daripada Kolej Komuniti Bayan Baru keluar meresap sampai Kolej Komuniti di belakang Sekolah Teknik Tunku Abdul Rahman, keluar pergi Kolej Komuniti ke mana di balik pulau pula ada. Kemudian disubur, subur. Boleh jadi. Ada syakilah kita buat. Dan Alhamdulillah, saya tak ada banyak masa sangat, tapi kita cuba untuk cari masa. Masa memang tak ada, tapi kita cuba cari masa. Dan banyak benda boleh diselesaikan apabila kita sibuk daripada kita tengah lapang. Allahu a'lam. Lagi sibuk, lagi banyak kerja boleh selesai. Lagi free, lagi banyak gambar upload dalam Facebook. Betul? Kalau tengah sibuk, lagi banyak kerja boleh selesai. Lagi banyak artikel boleh ditulis. Sekarang ni Alhamdulillah ada membantu. Dulu saya boleh cakap nak tulis berita harian, nak tulis dalam majalah wanita, nak tulis dalam majalah darah.com pun saya tulis. Kita syak tu ya. Darah.com boleh masuk tulis. Majalah 2-3 majalah. Kita tak ada time. Sehingga kadang-kadang terpaksa menulis di dalam kereta. Kereta tu seumpama bukan rumah kedua, rumah pertama. Dalam tu ada burung gigi, dalam tu ada semuanya ada. Baju, jubah, kod apa, pakaian rasmi, pakaian tak rasmi semua ada. Dan diletakkan di situ kadang-kadang kitab-kitab pun kena ada. Spare, tafsir pun kena ada. Hadis pun spare kena ada. Kod-kod ada rujukan apa tak boleh, nak tulis dalam kereta. Dan Alhamdulillah boleh selesai. Kalau sibuk boleh selesai. Sekarang ni tak tahu sebab apa tak boleh selesai. Sebab ada orang tolong tulis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita sudah sampai tahap kita nak cara menguruskan dengan baik. Dan sepanjang saya dipanggil selebriti, saya tak suka orang panggil selebriti, tapi tak apalah, tak mahu pun. Semua orang panggil. Sebab dia takut bila selebriti ni orang tengok pada kita. Selebriti dia buatkan orang tengok pada kita. Kalau Ustaz Fahrul Mahjui, dia juga tak suka, dia bukan tak suka. Dia selalu pesan kita jumpa, kita tak ada time. Tak ada time nak pergi